Surah Quraisy. Bismillah. Okey, tak Terdengar. tak dengar apa-apa, Spairin? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i sayf wal ya'budu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was sayf wal ya'budu rabb hadzal bait. Allazi Allazi at'amahum min ju'. Wa amanahum min khawf. Hasil Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Fatahallahu alaik. An-Nisa surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Okey, ra baris bawah bunyi ri ke bunyi re? Ri. Okey, jadi rihlata bukan rehlata, bukan rehlah. Rihlatash syita'i was saif. Okey, Humaira, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Fatahallahu alaik. InsyaAllah hari ni sirah. Sambung tajuk baru muka surat 27. Okay, bismillah. Tajuk baru pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Humaira baca. Yang selepas kematian tu Okay, betul. Tajuk dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Okay, selepas kematian ibu dan Selepas kematian ibu dan datuknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja mengembala kambing. Kepunyaan penduduk Mekah. Baginda menerima upah yang mencukupi untuk
kehidupannya. Okey, menampung kehidupannya. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kematian ibu dia, ibu Nabi nama apa? Suara tak dengar. Aminah. Ibu Nabi nama Aminah. 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 Okey. Khairin, ayah Rasulullah, ayah Nabi nama apa? Khairin, ayah Nabi nama apa? Abdullah. Okey, Abdullah. Ayah Nabi meninggal sewaktu Nabi berusia berapa tahun? Alia? Siapa tahu? Siapa tahu? Nabi ketika tu berumur berapa tahun ayah dia meninggal? Ayah dia wafat. Bagus. Dalam kandungan. Alia dengan Anissa on kamera dengan suara Dalam kandungan. tak dengar, tak dengar jawapan. Okey, lepas tu Rasulullah duduk dengan ibu dia, Sayyidatina Aminah, Siti Aminah. Selepas Siti Aminah meninggal, siapa yang jaga Nabi? Yang tadi Humairah baca tadi. Siapa yang jaga Nabi? Pakcik dia. Pakcik dia nama apa, Nisa? Pakcik Nabi. Pakcik Nabi nama apa? Abdul Talib. Nama Abu Talib. Talib. Okey, jangan tutupkan dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa, Asif? Abdul Muttalib. Atuk Nabi. Atuk Nabi. Datuk Nabi Abdul Muttalib. Okey, bila Nabi duduk dengan bapa saudara dia Abu Talib ni sayang pada Nabi. Sebab Nabi anak yang baik. Okey, jadi bila Nabi duduk dengan Abu Talib, Allahumma shalli. Lepas tu Nabi bekerja sebagai apa dengan Abu Talib? Nabi bekerja sebagai Apa? Nabi bekerja sebagai apa dengan Abu Talib tu? Mengembala. Mengembala kambing. Okay. Kamu perasan tak? Kebanyakan sejarah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dia bekerja sebagai pengembala kambing. Perasan tak? Kan? Dia kebanyakan Nabi dan Rasul bekerja sebagai pengembala kambing. Kenapa Nabi-Nabi dan Rasul ni bekerja sebagai pengembala kambing? Okey, siapa kat sini pernah duduk dekat kambing, pernah jaga kambing, pernah bagi makan kambing? Pernah tak? Tak pernah? Tak pernah ke? Dekat sini tak kambing. Saya pernah. Pernah tak pergi bagi makan kambing? Pernah tak jaga kambing, main dengan kambing? Pernah tak? Pernah. Okey. Tengok kambing. Pernah kambing tu sembelih. Pernah tak makan daging kambing? Makan pernah. Okey, Maklimah nak beritahu. Okey. Kenapa kebanyakan Nabi, Rasul-Rasul bekerja sebagai pengembala kambing? Sebab jaga kambing ni susah. Kambing ni dia sifat dia manja. Dia tak boleh sejuk sangat. Dia kalau sejuk hujan-hujan dia bising. Dia mengembek, dia bising. Lepas tu kalau dia lapar dia bising. Lepas tu dia bau wangi ke bau busuk kambing ni? Kambing bau? Suara Maklimah tak jelas. Tak jelas, lag sikit. Suara Maklimah tak jelas. Tersangkut-sangkut. Okey. Okey, jadi bila orang yang jaga kambing dia melatih sifat sabar. Tak apa dengar je. Orang yang jaga kambing ni lama-lama dia punya sifat sabar tu makin tinggi sebab susah nak jaga kambing. Okey, Khairin sambung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi
pergi ke Syam ketika berumur 12 tahun untuk berniaga bersama saudaranya yang bernama Abu Talib. Ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW sekali lagi pergi ke Syam untuk berniaga di sana. Dia menjadi ketua rombongan dengan membawa barang dagangan kepunyaan Khadijah. Nabi Muhammad SAW berniaga dengan ditemani oleh Khadam Khadijah bernama Maisarah. Khadijah bernama Maisarah. Baginda berniaga di Syam dengan jujur dan mendapat keuntungan yang besar. Okey. Anissa sambung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang mana Muhammad saya tak ada buku. Yang dekat cerita buku anda. tengok sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat hasil yang banyak. Nabi Muhammad SAW mendapat hasil yang banyak di dalam perniagaan Baginda sentiasa mengamalkan sifat jujur, amanah dan mesra dengan pelanggan. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga. Alright. Lepas Saya tengok ada kali memang ada. ada apa? Okey, Alia. Jadi Nabi Muhammad SAW ikut bapa saudara dia Abu Talib berniaga ke Syam. Ingat Nabi ikut bapa saudara dia berniaga ke Syam ketika berumur berapa tahun? Khairin, ketika Nabi berumur berapa tahun? 12. Okey, kalau 12 tu darjah berapa sekarang ni? 12. Darjah 6. Darjah 6. Muda ke? Muda ke tua? Maksudnya darjah 6 dah. Muda lah. Maksudnya darjah 6 dah pergi berniaga. Muda. Okey. Maksudnya Abu Talib ajak Nabi pergi ke Syam untuk berniaga. Okey, selepas Nabi berusia 25 tahun, Nabi datang semula dekat Syam untuk berniaga. Nabi jual barang siapa? Khadijah. Barang dagangan. Barang dagangan kepunyaan Sayyidatina Khadijah. Okey, pembantu Khadijah bernama apa? Tahu tak? Bernama siapa pembantu Khadijah? Maisarah. Maisarah ni perempuan ke lelaki? Lelaki. Anissa Maisarah. Maisarah perempuan ke lelaki? Okey, Maisarah nama orang lelaki ingat. Pembantu Khadijah bernama Maisarah. Nabi ni tahu tak sifat wajib bagi Nabi apa? Lelaki perempuan apa ni? Lelaki. Maisarah tu lelaki. Okey Alia, sifat Nabi ada 4. Yang pertama apa? As-sidqu. Tahu tak? As-sidqu. Yang kedua, sifat wajib bagi Nabi. Berkata benar itu sidik. Ingat tak lagu Humahna?
Sidik. Yang pertama, yang kedua. Dalam kejap mama nak bagi link kat hotel kejap. Mana yang ketiga? Tabligh, menyampaikan. Tabligh. Okey, tabligh maksudnya menyampaikan. Yang keempat, Umairah? Fatonah bijaksana. Fatonah bijaksana. Jadi Nabi pergi ke Syam, dia jual barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Nabi seorang yang jujur. Jadi banyak barang Sayyidatina Khadijah ni habis laku. Okey, nak tengok cerita tak? Boleh lah. Boleh lah. Boleh tengok, boleh tak tengok Dengar tak? Selalutkah adik-adik menemani ibu ke pasar untuk membeli barang dapur? Mesti adik-adik dapat melihat berbagai gelagat para peniaga di pasar. Sebagai contoh, mungkin ada antara mereka yang bersungguh-sungguh menyatakan ikan yang dijual mereka segar dan baru tiba. Walhal ikan tersebut adalah baki yang tidak terjual kemarin. Mungkin juga ada peniaga yang mencampurkan buah-buahan yang busuk dalam melongkorkan buah-buahan yang elok dengan harapan Kabus. Rasulullah berniaga. Cabus. Boleh. Rasulullah berniaga. Selalukah adik-adik menemani ibu ke pasar untuk membeli barang dapur? Mesti adik-adik dapat melihat berbagai gelagat para peniaga di pasar. Sebagai contoh, mungkin ada antara mereka yang bersungguh-sungguh menyatakan ikan yang dijual mereka segar dan baru tiba. Walhal ikan tersebut adalah baki yang tidak terjual kemarin. Mungkin juga ada peniaga yang mencampurkan buah-buahan yang busuk dalam melongkorkan buah-buahan yang elok dengan harapan ia tidak disedari oleh pembeli. Semua ini dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kelirukah adik-adik apabila melihat perkara ini? Mari kita lihat apakah pandangan Islam dan pendekatan Rasulullah dalam berniaga. Pertama, jujur dalam berniaga. Pada suatu hari, Rasulullah melintasi tempat seorang lelaki yang sedang menjual makanan. Baginda kemudian memasukkan tangannya ke dalam tempat makanan itu. Apabila dilihat makanan itu nampak basah, maka baginda bertanya, apa yang dilakukan oleh pemilik makanan ini? Ia menjawab, kena hujan. Kemudian Rasulullah bersabda, mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atas supaya orang lain mengetahuinya? Di sinilah timbulnya hadis dari baginda yang berbunyi, barang siapa yang menipu, dia bukanlah mereka daripada golongan kami. Kedua, larangan bersumpah. Sesungguhnya banyak bersumpah dalam berniaga kadang-kala boleh melariskan barangan. Akan tetapi selepas itu, ia akan menghilangkan barakahnya. Rasulullah telah bersabda yang bermaksud, sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapuskan keberkatannya. Ketiga, larangan gharah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah telah mencegah dari jual beli dengan cara lemparan batu kecil, iaitu tikam, dan juga jual beli barang secara gharah. Islam melarang elemen gharah bila berniaga. Sebagai contoh, menjual ikan semasa ikan masih di laut atau menjual ayam yang masih belum menetas. Gharar ialah sesuatu yang tidak pasti, tidak tentu dan tidak jelas. Ia diangkat sebagai judi dan judi itu adalah haram. Oleh itu adik-adik, jadilah seorang pembeli yang bijak. Melalui hadis-hadis yang diceritakan tadi, insya-Allah adik-adik dapat membezakan peniaga yang berniaga menurut amalan Rasulullah ataupun yang meninggalkannya. Okey. Tadi dalam video tadi dia tunjuk tentang berniaga. Berniaga. Orang sekarang kalau dia berniaga,
Betul tak? Dia nak lariskan barang dia, dagangan dia, tapi dia dengan cara menipu. Boleh tak jual beli? Boleh tak berniaga dengan cara menipu? Boleh tak? Tidak boleh. Barang Kalau elok. dia kata, kalau Dosa. Berdosa. Barang elok dia cakap. Kalau- Barang kalau tak dia elok dia kata- cakap elok. macam ni, buah ni segar tapi bila makan tak sedap. Tak segar. Nak berniaga kena jujur. Tadi Nabi pergi ke Syam, betul tak? Nabi umur 12 tahun pergi ke Syam berniaga ikut bapa saudara dia Abu Talib. Nabi seorang yang jujur. Kalau buah elok Nabi cakap elok, kalau buah tak elok Nabi cakap tak elok. Tidak elok. Kamu pernah tak pergi pasar ikut mak kamu beli ikan, beli ayam? Bising tak dekat Pernah. pasar? Bising. Pernah. Bising, Sekarang bising. dapat. Bising ke tenang? Bising tu tak? Bising. Bising tapi tak tipu. Okey, tak tipu. Okey, dengar sini. Pasar adalah tempat yang Allah tak suka. Boleh bagi. Siapa yang suka pergi pasar? Siapa yang suka Syaitan. ada dekat pasar? Syaitan. Sebab tu Syaitan. masuk pasar ada doa dia. Nanti insya-Allah Mak Alimah share doa dia. Tempat Doa yang apa? Allah, doa masuk pasar. Doa ketika masuk pasar. Doa Allah tak suka kita pergi ke pasar, tapi Allah suka kita pergi ke masjid. Macam syaitan pula, syaitan suka duduk kat pasar, syaitan tak suka duduk dekat masjid. Sebab dekat pasar ni ada orang tak tutup aurat, ada orang menipu, ada orang bersumpah, betul tak? Tadi dia bersumpah. Dia cakap apa barang dia elok. Nabi kata siapa yang bersumpah, dagangan dia akan laku tapi tidak ada berkat. Okey, satu hari Nabi jalan-jalan, Nabi nampak orang tu jual buah. Kan orang Arab kan dijual buah macam kita juga. Buah jual dia timbun buah, betul tak? Jadi Nabi ambil tangan, Nabi celupkan kat dalam buah tu. Saya ada buah kat peti. Nabi keluarkan. Maksudnya kat atas tu dia jual buah elok, kat dalam tu buah tak elok. Maksudnya dia ni jujur ke tak jujur ni orang berniaga ni? Dia menipu lah. Okey, jadi Nabi cakap man ghasyana falaysa Dia minna. tak jujur. Siapa yang menipu bukan dari kalangan kami. Jadi Wah. berniaga ni kena jujur. Kena jujur. Lepas tu dia bersumpah. Aku bersumpah barang aku elok. Aku bersumpah ikan aku elok. Padahal ikan dia dah lama dah. Tak. Ayam dia dah lama dah. Jadi bersumpah-bersumpah ni pun tak baik. Okey, gharar tadi. Humaira, apa gharar tadi? Benda yang tadi saya baca dia tulis sesuatu benda yang pelik. Okey, gharar ni Benda yang pelik. gharar pelik, asing yang tak pasti. Kalau perniagaan ni gharar ni jenis apa? Jual beli yang belum pasti. Contoh Humaira nak beli burung. Mu'alimah penjual, Humaira pembeli. Mu'alimah cakap pada Humaira, saya jual pada awak burung yang tengah terbang tu. Boleh tak? Sah tak jual beli? Sah tak jual beli macam tu? Burung tengah terbang. Burung tengah terbang maksudnya burung tu penjual pun tak pegang lagi. Maksudnya penjual beli tu tak sah sebab burung tu belum milik lagi. Dia tengah terbang. Okey, ataupun Mu'alimah nak jual pada Hasif, Mu'alimah nak jual ayam pada Hasif. Tapi ayam tu baru tengah bertelur. Baru telur. Faham tak? Tak menetas Baru lagi. lah tak boleh. Tak menetas lagi. Mu'alimah pun cakap, Hasif, Mu'alimah jual ayam ni RM30. Sah tak jual beli tu? Mahal betul. Tak sah sebab ayam tu tak menetas lagi. Faham tak? Mu'alimah nak jual. Khairin ada tak Khairin? Khairin nak beli ikan tak? Mu'alimah nak jual ikan. Ikan dalam kolam lagi. Mu'alimah nak jual ikan dalam laut. Khairin nak beli. Ikan tu baby lagi. Khairin tangkap sendirilah. Mu'alimah nak jual ikan dalam kolam. Khairin tangkap sendiri tak boleh tak sah jual. Dia kecil. Kecil lagi betul nak suruh orang beli dah. Jadi jual beli ni dia ada beri dan terima. Penjual kena beri, pembeli kena terima. Maksudnya barang tu kena ada lah. Faham tak? Tak boleh barang tu tengah terbang lagi, tengah dalam laut lagi, tengah dalam perut lagi. Mu'alimah nak jual anak lembu pada Anissa. Tapi anak lembu tu dalam perut mak dia lagi. Boleh tak?
Tidak boleh. Maklimah nak jual lembu ni, nanti nak korban. Nanti nak raya haji nak korban. Anissa, maklimah nak jual lembu. Mana lembunya maklimah? Lembu tu dalam perut mak dia lagi. Tak boleh Okey, faham tak? Jadi jual beli yang gharar. Okey, maklimah nak setiap orang bagi contoh jual beli yang halal dan jual beli perniagaan yang halal dengan perniagaan yang haram. Okey, Hasif dulu. Apa yang kita boleh jual, apa yang kita tak boleh jual. Yang lain fikir Yang lain fikir. Boleh jual. Hasif. Satu je. Apa yang kita boleh jual, halal jual. Yang kedua, apa yang kita tak boleh jual. Yang pertama apa? Kita tak boleh jual yang benda tak halal. Apa contoh? Contoh apa yang tak halal? Okey, yang halal dulu. Apa yang kita boleh jual yang halal? Ayam. Apa-apa saja. Takkan haiwan. Nak jual apa? Buku boleh, handphone boleh, pen boleh. Okey, nak jual apa? Yang halal. Okey, yang pertama nak jual buku. Buku mana boleh makan? Bukan untuk makan, untuk jual. Untuk jual. Okey, saya nak jual buku. Kan boleh. Okey, saya nak jual buku. Okey. Bagi satu contoh jual beli yang halal, satu contoh jual beli yang haram. Okey. Siapa nak jawab dulu? Bir. Beli bir. Okey, Humaira. Humaira, jual beli yang halal apa? Yang halal buah. Okey. Tak halal? Okey, yang haram? Yang haram? Yang haram. Betul, arak. Kita tak boleh jual arak. Kita tak main judi. Okey, Khairin. Apa jual beli yang halal dan apa jual beli yang haram? Judi pun kita tak main. Betul. Khairin. Halal. Jangan jual judi. Okey, Anissa, jual beli yang halal apa? Okey. Suara tak dengar. Boleh tak nampak Anissa? On camera please. Okey, apa jual beli yang halal? Apa? Halal susu, yang haram arak. Yang halal apa? Yang halal susu. Susu, betul. Kita boleh jual susu tapi kita haram jual arak. Okey, Alia. Alia nak jual apa? Maklimah nak beli ni. Alia nak jual apa? Fatih mana Fatih? Fatih on camera. Yang haram, Alia. Fatih nak jual apa? Saya nak beli ni cepat. Okey, Fatih nak jual apa? Fikir. Jual beli yang halal dan jual beli yang haram. Khairin boleh jawab lagi. Suruh Fatih pilih. Khairin boleh jawab. Fatih kenapa? Buku. Okey, boleh jual buku. Okey, apa yang haram dijual? Rasa-rasa apa yang haram dijual? Yang kita haram makan. Boleh tak jual khinzir? Boleh tak? Tak boleh. Arak tak boleh jual. Khinzir tak boleh jual. Sebab kita orang Islam. Ada orang pernah makan monyet ke? Monyet pun tak boleh. Okey, Khairin. Nak jual apa? Itu kalau Cina ni. Yang Maklimah cakap tadi tu boleh tak jual ikan dalam laut, ikan dalam kolam, burung tengah terbang? Tak boleh sebab benda tu belum pasti. Yang halal. Okay, apa yang halal? Pensel. Okay, boleh jual pensel. Okay, jual pensel boleh. Yang haram? Buku boleh. Kalau yang haram. Okay, boleh tak jual najis? Boleh tak jual najis? Tak boleh. Tak boleh. Tak Okay, sebab boleh. benda tu tak bermanfaat. Okay, tapi kalau najis tu dia dah apa? Dia dah apa? Dia dah proses jadi baja. Boleh tak jual baja? Boleh lah. Baja, kita nak letak baja dekat pokok. Okey, tu boleh kan? Jual baja boleh tapi jual najis? Tak boleh. Kenapa? Tak boleh.
Oh, kenapa baju tu letak dekat pokok? Macam mana dia boleh tumbuh? Padahal najis. Tu proses dia. Hebat tak Allah ni? Kalau kamu tuang perfume dekat pokok, agak-agak pokok tu hidup ke mati? Kamu siram dengan minyak wangi dekat pokok. Pokok tu hidup ke mati? Pokok tu akan mati dah. Dia tak boleh. Pokok tak boleh perfume, tak boleh air kamu siram air gula, tak boleh kamu siram. Okay, tapi kalau kamu letak baja, kamu letak yang tadi tu, maksudnya pokok tu akan subur, hidup. Hebat tak Allah? Kita siram dengan baja tapi pokok apple tu dia keluarkan buah apple, dia keluarkan buah durian. Hebat tak Allah? Hebat. Okey, jadi Maklimah nak tanya, jual beli yang haram, jual apa? Jual arak tak boleh, jualan judi tak boleh, jual apa tadi? Judi saya cakap. Najis tak boleh. Boleh tak jual senjata pada orang bukan Islam? Oh no. Boleh tak? Tak boleh tak boleh. Tak boleh ke? Tak boleh. Sebab orang Islam nanti dia akan guna senjata tu, dia nak serang orang Islam. Kita ada senjata, kita boleh jual pada orang Islam sahaja. Kita ada roket, kita ada senapan, kita ada pistol. Untuk orang Islam sahaja. Kita tak boleh jual pada orang bukan. Kenapa nanti orang bukan Islam dia nak serang Islam, dia pakai pula senjata tu. Tak boleh lah. Mati ya. Kalau orang nanti tengok balik. Malma, kalau orang tak Islam kan, dia buru jadi orang Islam, dia beli tu macam mana? Kalau kita tak tahu tak apa. Kalau tahu tak boleh jual. Kalau tak tahu nanti dia beli tiba-tiba tembak gitu. Mati lah. Okey, masih ada lagi 10 minit. Okey, Maklimah nak tanya, umur Nabi SAW ketika mula berniaga. Umur Nabi berapa tahun? Ketika mula berniaga. 25 tahun. Mula berniaga. First time pergi. Tahun. Sebelum tu. 25. Sebelum yang darjah 6 tadi tu, yang darjah 6. Umur? Darjah 12. Umur 12 tahun. Umur 12. Okey, umur 12 tahun ikut bapa saudara dia Khairin. Lepas tu bila Nabi dah besar dah, Nabi umur 25, Nabi pergi lagi sekali, Nabi jual barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Faham? Faham. Tapi susah sikit nak faham. Senang je. Umur 12 tahun, Nabi ikut bapa saudara dia pergi ke Syam. Umur 12 tahun darjah 6. Nabi berniaga, Nabi belajar cara-cara berniaga, Nabi dah pandai dah. Umur 25, Nabi dah dewasa dah. Nabi jual barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni ada pembantu dia nama Maisarah. Ingat tak kisah Maisarah? Khairin? Main apa tu? Ingat tak kisah Maisarah? Maisarah ni lelaki. Maisarah ni seorang lelaki. Sayyidatina Khadijah dia rasa tertarik sebab Rasulullah ni jujur dalam perniagaan. Nabi pandai berbisnes. Nabi pandailah jual barang. Lepas tu Sayyidatina Khadijah ni dia minat pada Rasulullah. Dia bagi tahu pada khadam dia, pada pembantu dia. Siapa nama tadi Khairin? Pembantu Siti Khadijah? Maisarah lelaki. Jadi Siti Khadijah nak kahwin dengan Rasulullah. Okey. Jadi Rasulullah pun pergi selepas Maisarah bagi tahu pada Rasulullah yang Khadijah suka pada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah pergi meminang Sayyidatina Khadijah. Lepas tu Khadijah masuk Islam. Apa? Tak bincang dulu. Bincanglah. Okey, dengar sini Siti Khadijah seorang business woman. Apa maksud business woman? Businessman, business woman. Apa maksud dia? Ahli perniagaan. Siti Khadijah ni orang yang kaya. Orang yang berharta. Business woman, orang yang kaya lah. Orang yang banyak harta.
Bila dia kahwin dengan Rasulullah, bila dia masuk Islam, dia bagi semua harta dia pada Islam. Tahu tak? Lepas tu sampai habis. Sampai habis. Dia bagi harta dia untuk Islam. Untuk nak pergi berperang, dia bagi semua harta dia pada Islam. Sampai dia tak ada harta, dia cakap kalau rambut aku ni boleh dijual, ambil lah rambut aku ni untuk jual, untuk bantu orang Islam. Kalau dah aku mati nanti, tulang aku ni boleh dijual, ambil lah tulang aku untuk dijual. Tapi kita tak boleh lah jual tulang. Kenapa? Sebab dia nak tolong orang Islam. Orang Islam ada yang susah, ada yang miskin. Siti Khadijah ni dia sangat baik. Dia bagi semua harta dia pada Rasulullah, pada orang Islam. Dia cakap kalau aku mati nanti, kalau lah boleh jual tulang aku ni, jual lah tulang. Duit tu bagi pada orang Islam. Wow. Boleh, tapi boleh ke jual tulang? Boleh, tak boleh. Tak boleh. Siapa kat sini nak jadi doktor? Kau Irin nak jadi doktor? Okey, doktor ni nanti dia akan belajar tulang-tulang manusia. Muklimah ada kawan muklimah, budak medik, budak perubatan. Kami satu rumah. Muklimah budak pelajar pengajian Islam, dia pelajar perubatan. Dia bawa balik daripada universiti college dia tu, dia bawa balik tulang tengkorak dengan tulang-tulang manusia untuk dia study kat rumah. Jadi tulang-tulang tu, jadi orang yang jual tulang maksudnya mayat kan mayat. Bila mayat dah hancur semua, tinggal tulang, betul tak? Okey, jadi yang boleh jual beli adalah tulang bukan Islam. Tulang orang kafir boleh jual beli. Tulang orang Islam tak boleh jual beli Sebab mayat manusia ni, mayat orang Islam ni dia berharga, bernilai. Kita tak boleh jual mayat. Tapi tulang-tulang orang kafir, tulang bukan Islam boleh jual. Jadi kalau pelajar perubatan nanti dia belajar bentuk-bentuk tulang apa, nama-nama apa semua tu, tu adalah kerangka tulang mayat bukan Islam. Ini adakah anda bersedia? Mak kalau haiwan, mak. Haiwan. Apa haiwan? Jual haiwan? Alamak. Bukan tulang haiwan. Macam mana pula? Boleh je. Boleh pasang. Boleh. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga. Tak. Masa Nabi kecil sampai besarlah pekerjaan Nabi pengembala kambing. Umur 12 Nabi ikut bapa saudara dia pergi ke Syam. Mama, kenapa Maisarah sekarang nama perempuan, dulu lelaki? Kenapa? Sebab orang zaman sekarang kan, kalau kita belajar bahasa Arab ni, ingat tak? Mu'annas ada ta marbutah, lelaki muzakkar tak ada ta marbutah, ingat tak kau Irin? Muhammad, Zaid, apa lagi yang tak ada ta marbutah. Tapi kalau kita belajar perempuan ada ta marbutah. Jadi orang Melayu ingatkan semua ta marbutah tu perempuan. Jadi bila tengok ada Maisarah, elok ni nama ni, dia bagi nama anak dia Maisarah. Maisarah tu sebenarnya nama lelaki. Kita apa je, boleh je, tak apa. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Hidup. Bateri saya pun dah tinggal 4%, Mama. Okay. Tengok muka 28. Doa supaya dipermudahkan sesuatu urusan. Okay, hafal doa ni, pendek saja. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir wala yu'assir. Soleh. Rabbi yassir wala yu'assir. Nama apa tu? Anissa tak ada buku. Rabbi yassir wala yu'assir. Anissa tengok. Rabbi yassir wala tu'assir. Okey, maksudnya ya Allah mudahkanlah dan jangan payahkan. Rabbi yassir wala tu'assir. Aywa, Rabbi yassir wala tu'assir. Alright. Amalkan. Amalkan insya-Allah. Okay.
Kita nak buat worksheet tapi dah tak sempat ni. 1 minit lagi. Sempat insyaAllah. Okay, sempat insyaAllah. Nampak apa? Tulis saya tinggal 7%. Okay, kita tengok sifat Nabi. Kita tengok sifat Nabi. Dah pukul 9. Dah pukul 9.59. Ya, sifat wajib bagi Nabi yang pertama apa? Sifat wajib bagi Nabi. Ada berapa sifat? Ada? Tablet. Ada 4 sifat yang wajib bagi Nabi. Tablet. Okay, tabligh maksudnya? Tabligh maksudnya? Tabligh maksudnya? Tablet. Maksudnya Kalau baligh apa baligh? Sampai umur, betul tak? Baligh sampai umur. Tabligh menyampaikan. Okay, fatanah. Fatanah al-fatanah. Betul. Al-fatanah bijaksana. Sidik. Sidik benar kot. Khairin, sidik apa sidik? benar. Sidik benar. Al-amanah. Jujur. Okey, nampaknya Humaira banyak makan ni, dia jawab seorang je. Al-amanah maksudnya? Saya jawab juga tapi DM tak banyak. Okey, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada berapa Rabiul Awal? Berapa Alia Fatih? Rabiul. Sebenarnya 12 Rabiul Awal. Betul tak? Betul tak Fatih? 12 Okey, 12 Rabiul Awal. Okey, nama bapa Nabi Muhammad apa? Nama bapa Nabi Muhammad? Abdullah ke Abdul Muttalib? Abdullah. Abdul Muttalib siapa? Abdul Muttalib siapa? Datuk. Abdul Muttalib atuk, Abdullah ayah. Okey, Anissa. Nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Aminah. Aminah ke Fatimah? Fatimah siapa Fatimah? Fatimah siapa? Fatimah anak Nabi. Fatimah anak Nabi. Okey, ibu susuan dah belajar dah. Ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah siapa? Alia, Aminah ke Halimah? Ada 3 orang Halimah tu Sa'diyah. Okey. Suwaibah pun, Halimah pun. Okey. Yang terakhir Fatih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan di perkampungan supaya apa Fatih? Supaya yang pertama jauh daripada musuh. Yang kedua fasih berbahasa Yang mana? Fasih berbahasa Arab. Ayo cek yang answer. Kita jawab ni 1 minit je kita jawab. Okey, 10 ahsan tu. Okey, dah. Selesai. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Okey, terima kasih semua.